Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 4 cerdik? Diharap semua telah bersedia untuk PDPR Pendidikan Islam tahun 4 pada pagi ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar bidang adab. Bidang adab ataupun kita sebut akhlak. Apa yang kita nak belajar? Unit 3. Unit 3. Okay, tajuk dia jiran sepakat membawa berkat. Jiran sepakat membawa berkat. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 174. Okey, standard kandungan 6.3 merumus adab berjiran yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini, murid dapat pertama menyebut maksud berjiran dengan betul. Dapat menyebut maksud berjiran dengan betul. Kedua, menerangkan hukum beradab terhadap jiran berdasarkan dalil naqli dan terjemahannya dengan betul. Dalil naqli ini dalil daripada Al-Quran. Okay, yang ketiga, murid dapat menyebut hak-hak jiran dan membezakan adab-adab berjiran yang menepati syarak. Okey, itu je 3 objektif pada pagi ini. Baiklah. Kita tengok unit 3, jiran sepakat membawa berkat. Okey, baiklah murid-murid. Kita tengok pengertian jiran dahulu. Apa erti jiran? Apa dia? Okey, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Itu pengertian jiran. Maksudnya orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Kat Felda yang kamu duduk tu, jiran yang duduk dekat-dekat dengan kamu tu. Itu adalah jiran. Okey, dalil. Kita tengok dalil dia. Okay, dalil yang suruh kita buat baik kepada jiran. Okey, dalil dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini dalil dia. Tak faham? Tak faham. Memang tak faham lah. Okey, kita tengok maksudnya. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda man. Tak ni man. Sesiapa kana yu'minu yang beriman. Kana yu'minu yang beriman billahi
dengan Allah wal yaumil akhiri dan hari akhirat fala maka la janganlah yu'zi menyakiti jarahu jirannya. Jadi maksudnya sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran tetangga. Okey, apa dia lagi? Okey, berdasarkan hadis di atas, hadis yang kita baca tadi, seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Jadi hadis di atas menyuruh kita supaya berbuat baik kepada jiran tanpa mengira agama dan bangsa. Kalau kita buat tak baik atau menyakiti hati mereka, mana jiran tadi, hukumnya haram dan berdosa. Itu mafhum daripada hadis yang kita baca tadi. Okey, sekarang kita tengok hak jiran. Apa hak jiran yang kita kena bagi kepada jiran? Okey, pertama dari segi perbuatan. Perbuatan kita, apa yang kita kena buat? Pertama, menghormati adat. Menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Okay, kena hormat adat dia, budaya dia dan agama mereka. Yang kedua, apa dia yang kedua? Okey, ini yang pertama. Yang kedua. Okey, tidak menyakiti jiran. Tak boleh menyakiti jiran. Okey, yang ketiga. Menziarahi jiran ketika sakit. Okey, yang ketiga. Yang keempat, memberikan pertolongan jika diperlukan. Jika jiran tu nak pertolongan, kena bantu. Okay, yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Itu yang kelima. Zaman sekarang ni jarang dah. Zaman dulu selalu kita tengok. Okay, yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Maknanya jangan buat bising dekat rumah kita. Dengar radio kuat-kuat. Kalau ada motor yang bunyi kuat, dia press, ganggu jiran. Tak baik. Okay, yang ketujuh, dan perbuatan apa yang kita kena buat untuk jiran kita? Saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Okey, itu ada 7 hak jiran dari segi perbuatan. Seterusnya, kita tengok dari segi percakapan. Apa percakapan yang kita kena buat untuk jiran kita? Pertama, memberikan nasihat sekiranya diperlukan. Bagi nasihat. Kata jiran kita ada masalah dan jiran kita buat tak betul, boleh bagi nasihat. Okey.
Yang kedua, mengucapkan tahniyah atas kejayaan jiran. Boleh ucapkan tahniyah kalau jiran berjaya. Okey, yang ketiga. Menjaga pertuturan. Jaga percakapan kita dengan jiran supaya tidak menyakiti hati jiran. Okey, dari segi emosi. Pertama berprasangka baik dengan jiran. Dalam hati kita kena ada prasangka yang baik terhadap jiran kita. Jangan ada prasangka buruk. Tahu prasangka? Kita sangkalah. Benda yang sangka-sangka ni. Jadi kita sangka, kita agak apa yang jiran buat tu semuanya adalah yang baik. Okey. Yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Kena rasa simpati apabila berlaku sesuatu yang tak baik kepada jiran kita. Okey, itu dari segi hak jiran. Ada 3 hak jiran. Pertama dari segi perbuatan tadi, yang kedua dari segi percakapan, dan yang ketiga dari segi emosi. Okey, sekian sahaja. Moga-moga bermanfaat untuk kita di dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat, dalam kehidupan berjiran, supaya kita dapat menggembirakan hati jiran kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.